TJ terdengar sesuatu dekat tingkap dan tertumpu ke arah tingkap yang terbuka dengan sendiri. Ada lengan sebesar batang kelapa terjulur dekat tingkap tu. Jari ada 4, berbulu dan dilekati tanah warna kekuning-kuningan. Lengan tu penuh dengan bulu berwarna hitam. Terdengar bunyi orang bernafas dalam keadaan yang amat penat. Rumah terasa bergegar. Seluruh tubuh TJ terasa menggeletar. Datuk TJ bersuara. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum semua, kembali lagi bersama saya Syarul. Terima kasih sebab ada klik video ni. Semoga yang menonton video ni ditambahkan rezeki dan dimudahkan urusan dunia dan akhirat. Hari ini saya akan sambung cerita bercakap dengan jin siri 117 hingga 118, yang mana terlepas siri-siri sebelum ni. Saya akan letakkan link playlist dekat bawah. Sila like, subscribe dan komen dalam video ni kepada yang nak join grup Telegram saya. Saya letakkan link dekat bawah juga. Macam biasa, sebelum saya mulakan, jom kita baca selawat dulu. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa Sayyidil Mursalin. Tanpa buang masa lagi, jom let's jump to Rabah Surah. Lepas habis bacaan doa, TJ terus bersalam dengan Haji Taslim. "Kamu kurang senang sebab diganggu ke Tama?" kata Haji Taslim. Belum sempat TJ menjawab, tiba-tiba ada orang bagi salam. "Assalamualaikum." Mereka semua pandang ke arah pintu yang tertutup rapat. Lama mereka tunggu pintu yang tak berkunci tu ditolak orang dari luar. "Pedulikan, mari kita baca surah Al-Kahfi," kata Haji Taslim. Tak lama kemudian, terdengar lagi orang bagi salam. Dan muncul seorang budak lelaki dalam usia 8 tahun, berkain cawat, rambutnya dicukur bersih. Bahagian belakang kepala ada setumpuk jambul. Panjang jambul tu sampai ke punggung. Sekilas pandang nampak macam kanak-kanak. Bila ditenung lama-lama, wajahnya nampak dewasa dalam umur 40-an. Telinganya macam telinga arnab dan keluarkan asap nipis. TJ geram tengok bentuk matanya yang dalam. Tak ada kelopak, tak ada bulu mata dan kening. Matanya bercahaya macam mata kucing. Apa yang peliknya, dari mana dia datang? Mustahil dia masuk ikut pintu sebab masih tertutup lagi pintu tu. "Pedulikan," kata Haji Taslim. Budak kecil depan pintu tu terus ketawa dan mengilai panjang. Kemudian dia jelirkan lidahnya yang panjang tu, lalu menjilat-jilat tubuhnya macam kucing. "Mari kita baca," kata Haji Taslim. Mereka terus baca surah Al-Kahfi. Makin lantang suara mereka baca, makin kuat ketawa budak kecil tu sambil menari dan melompat-lompat depan mereka. Sesekali dia tukar taktik dari ketawa kepada menjerit dan akhirnya menangis tersedu-sedu macam budak kecil lapar susu. TJ ingat lepas mereka baca surah Al-Kahfi tu, makhluk budak tu akan pergi. Rupanya tak. Elok je duduk depan pintu. Cuma dia tak ketawa, mengilai atau menangis lagi. Kali ni dia duduk dengan membongkokkan badan, sembunyikan wajahnya di celah kangkang. Bunyi nafasnya cukup kuat. Biarkan dia dekat situ. Masa arwah hidup, dia selalu datang tak tentu masa, kata Haji Taslim. Kemudian Haji Taslim ajak mereka makan malam. Lepas makan malam, mereka terus berehat dekat ruang tengah rumah. Tak lama kemudian, Datuk TJ ajak Haji Taslim baca Quran. Tapi Haji Taslim kata, kejap lagi, biar nasi dalam perut tu hancur dulu. Lagipun jam baru pukul 11 malam. Suasana malam di pinggir kampung memang terasa amat sepi. Mungkin sebab TJ makan terlalu kenyang tadi, dia rasa amat mengantuk. 2-3 kali dia tersengguk-sengguk. Tiba-tiba, "Makan tak jemput orang." TJ segera jegilkan mata. Dia pasti suara tu datang daripada makhluk budak tu. Jangan bimbang, dia tu kembar si mati. Ini kali kedua dia datang. Kali pertama waktu arwah sakit, dia datang merawatnya. Ini semuanya iblis.
Tiba-tiba pelita terpadam macam dihembus sesuatu. Cepat-cepat TJ terus duduk dekat datuk dia. Haji Taslim meraba-raba cari mancis api. Dalam masa yang sama, rumah tu terasa bergegar macam digoncang orang. Haji Taslim ingatkan mereka jangan sentuh barang yang jatuh walaupun ada dekat ujung tangan. Pelita dihidupkan. Cahaya pelita menerangi ruangan tu balik. Haji Taslim terus ke dapur ambil air semayang. Kemudian dengan berhati-hati dia angkat barang-barang yang berselerak atas lantai, letak ke tempatnya semula. Haji Taslim tak bagi sesiapa pun tolong dia, biar dia yang uruskan sendiri. Lepas siap susun tu, Haji Taslim duduk dekat ruang tengah semula. Baru je Haji Taslim duduk, tiba-tiba tingkap yang dikunci terbuka dengan sendiri. Angin malam menerbus masuk. Datuk TJ suruh TJ pergi tutup tingkap tu semula. Masa TJ nak tutup tingkap, dia terpandang kain putih melayang-layang diterbangkan angin ke atas dan ke bawah. TJ terus terpaku dekat situ. Kain putih tu terus bergerak ke arah TJ. Dalam hati TJ kuat mengatakan kain putih yang dia nampak tu adalah kain kafan Suhaimi Kerabat. TJ tercium bau kapur barus, sintuk dan bau-bau lain yang selalu digunakan untuk mandikan mayat. "Tama, kenapa lama sangat kamu dekat situ?" tanya Haji Taslim. TJ buat tak tahu je dan masih terpaku dekat depan tingkap tu sambil perhati kain putih yang melayang-layang dekat udara. "Tama!" Bahu kanan TJ ditepuk dengan kuat oleh datuk dia. TJ cuba cakap sesuatu tapi suara dia tak keluar. "Budak ni dah kena pukau iblis," kata Haji Taslim sambil Tengku Mak Kamit baca sesuatu. Seluruh kulit muka TJ terasa amat panas macam kena api. Haji Taslim terus rawat TJ. TJ rebah atas lantai. Masa tu TJ nampak makhluk budak tu macam berdiri depan dia dengan wajah yang menakutkan. Makhluk budak tu jelirkan lidahnya sampai ke perut dan macam ketawa tengok TJ terbaring atas lantai. Bila Haji Taslim berada dekat bahagian kepala TJ, makhluk budak tu segera ke hujung kaki. Kehadiran makhluk budak tu Haji Taslim tak nampak. Dia bergerak macam bayang-bayang. TJ telan air liur dan cuba cakap sesuatu. "Alhamdulillah boleh, dekat ujung kaki saya." "Apa dia, Tama? Tak ada apa-apa pun yang aku nampak." "Saya nampak apa yang cucu saya katakan," kata makhluk budak tu sambil jelmakan diri ke alam nyata. Datuk TJ dan Haji Taslim berpandangan. Kemudian Datuk TJ suruh Haji Taslim baca Yasin dekat sudut ruangan tu. Datuk TJ pula terus berdepan dengan makhluk budak tu. Mulutnya Tengku Mak Kamit baca sesuatu. Tiba-tiba makhluk budak tu bersuara, "Sampai sini saja kita berkawan, Haji. Kamu memang selama-lamanya bermusuh dengan sahabat kami." Makhluk budak tu terus loncat ke arah Haji Taslim. Dia jadi marah sebab Haji Taslim tak jawab kata-katanya tadi. Makhluk tu terus menjerit dengan sekuat hati. Seluruh tubuh makhluk budak tu bercahaya macam manik-manik kaca, jadi besar, kemudian mengecil dan hilang macam debu di bawah angin. Suasana terasa amat sepi, tapi bau kemenyan dan kapur barus memenuhi ruangan rumah tu. TJ terasa bertenaga. Dia segera bangun dan terus duduk. Serasa semuanya dah selesai. "Awak yakin dia tak datang lagi?" tanya Datuk TJ. Haji Taslim hanya anggukkan kepala dan terus ke dapur pergi buat kopi. Masa tengah minum kopi tu, Datuk TJ pujuk Haji Taslim suruh dia ceritakan pengalamannya di Tanah Jawa menuntut ilmu dunia dan akhirat. Kata Haji Taslim, dia tak banyak amal ilmu dunia sebab ilmu dunia ni kadang-kadang bercanggah dengan agama Islam, tapi ada jugalah belajar untuk ambil tahu je. Haji Taslim pernah ikut arwah Suhaimi Kerabat ni ke tempat perguruan dia dekat hutan. Dia tengok arwah bersemadi bawah batu besar, makan sebiji beras sehari dan minum 2 hari sekali. Air minuman tu dari embun di hujung daun. Ilmu tu untuk tengok muka orang halus, bercakap dan berkampung dengan mereka. Arwah Suhaimi Kerabat ni diiktiraf murid terbaik oleh gurunya dan dikurniakan kain ikat kepala warna merah. Arwah Suhaimi Kerabat ada menuntut ilmu telapak pasir merah. Khasiat ilmu ni ialah bila tumbuk seseorang, mesti orang yang kena tumbuk tu muntah darah. Ilmu cakra dewa pun arwah Suhaimi Kerabat ni ada menuntut juga. Khasiatnya boleh bunuh orang dari jauh dan boleh digunakan sebagai ilmu guna-guna. Tapi Haji Taslim pelik, macam mana arwah Suhaimi Kerabat ni boleh kalah dengan Datuk TJ? Entahlah. Setiap kali saya berdepan dengan dia, saya mohon pada Allah supaya usaha-usaha saya diberkati. Kata Haji Taslim lagi, arwah Suhaimi Kerabat ni pernah bagi tahu dia nak ajar ilmunya pada orang-orang yang berminat. Dia nak buka gelanggang silat dulu. Anak muridnya ada, tapi Haji Taslim tak tahu ada dekat mana. Boleh jadi ada dekat Perak, Kedah, Selangor. Maklumlah, arwah boleh pergi ke mana-mana dengan sekelip mata je. Datuk TJ bersuara, "Kalaulah betul dia ada anak murid, kita kena cegah supaya ajaran ni tak merebak ke mana-mana."
Awak mesti ikut ke kampung saya minggu depan. Saya perlukan bantuan awak. Sebelum ke tempat saya, kita ke tempat lain dulu. Datuk TJ agak terkejut, tapi dia bersetuju dengan syarat dia nak balik kampung dulu tengok nenek TJ. Datuk TJ tanya apa tujuan Haji Taslim ajak pergi ke kampung dia. Kata Haji Taslim, dia ajak tu supaya Datuk TJ boleh berkenalan dengan orang tempat dia dan bawa Datuk TJ pergi ke sebuah kampung yang aneh. Dia nak ajak Datuk TJ ni tangkap hantu susu. Datuk TJ ingatkan Haji Taslim ni bergurau. Dia tak bergurau, serius katanya. Sebab dah 2-3 orang sampaikan cerita tu pada dia. Kabarnya cerita tu dah tersebar seluruh pulau ni. Haji Taslim sendiri tak dapat tentukan sejauh mana benarnya cerita tu. TJ terdengar sesuatu dekat tingkap dan tertumpu ke arah tingkap yang terbuka dengan sendiri. Ada lengan sebesar batang kelapa terjulur dekat tingkap tu. Jari ada 4, berbulu dan dilekati tanah warna kekuning-kuningan. Lengan tu penuh dengan bulu berwarna hitam. Terdengar bunyi orang bernafas dalam keadaan yang amat penat. Rumah terasa bergegar. Seluruh tubuh TJ terasa menggeletar. Datuk TJ bersuara, "Syaitan apa tu Haji? Dah lama dia tak datang. Kenapa malam ni dia datang? Masa arwah dia, kerap dia datang." Datuk TJ terus perhati lengan dekat bendul tingkap tu. Dari hujung jarinya, darah keluar menitik-nitik atas lantai. Tapi tempat darah tu menitik, tak ada kesan darah langsung. Kata Haji Taslim, masa arwah suami kerabat ni hidup, dia bagi makhluk tu makan darah ayam dan pernah bagi darahnya sendiri yang dikeluarkan dari salah satu urat dekat bawah ketiaknya. Rumah terus bergegar. Suara orang ketawa dan mengilai mula kedengaran. Haji Taslim tertumpu ke arah Datuk TJ. Alright, sampai sini dulu sambungan cerita ni. Maaf sebab hari ni videonya pendek sangat. Kita berjumpa di video akan datang. Saya Syarul. Assalamualaikum. Adios.